Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu clear? Kalau boleh, respon komen dekat bawah ya. Okey, so terima kasih pada semua yang join untuk live kelas petang ni. Okey, so guys, yang mana yang ada, terima kasih untuk join kelas petang ni. Masih bersemangat. Inilah hari terakhir persekolahan. Lepas ni masing-masing semua dah bercuti dekat rumah. Okey, bagus, ada yang boleh semangat Okey, so apa yang kita nak bincangkan hari ni? Sebenarnya hari ni kita nak fokuskan, mandangkan ni ialah lepas-lepas ni awak akan bercuti. Tapi walaupun bercuti, ingat kita masih lagi ada komitmen untuk SPM tahun depan. So kena semangat, kena lagi diteruskan walaupun cuti-cuti sekolah. Sikit je lagi, beberapa bulan je lagi, lepas tu awak dah boleh bebas dah daripada SPM. Okey, so untuk hari ni kita nak bincangkan berkaitan dengan kertas 3 biologi. Okey, siapa yang rasa kertas 3 ni agak susah ataupun senang je kertas 3 ni, boleh nak skor. Cuba komen sikit. Apa yang ada masalah berkaitan dengan kertas 3? Ada yang senang, ada yang merancang. Okey, cuma cikgu nak maklumkan untuk kelas petang ni kita lebih fokuskan kepada soalan nombor 1. Kalau masih ingat, kita dekat dalam kertas 3 kita ada 2 bahagian. Yang mana bahagian yang pertama lebih kepada dia beri eksperimen. Yang mana awak hanya kena isi tempat kosong. Yang ni sebenarnya kalau awak boleh kuasai teknik, sangat mudah. Untuk bahagian yang pertama kita ada 33 markah. Untuk bahagian yang kedua ni yang awak kena rancang eksperimen. Rancang eksperimen ini pun sebenarnya ada teknik-teknik dia yang untuk memudahkan awak menjawab. Kalau untuk yang bahagian 2 kita ada 17 markah. So total untuk kertas 3 dua-dua bahagian ialah 50 markah. Untuk petang ni cikgu nak fokuskan ialah pada bahagian yang pertama untuk 33 markah. Kalau boleh kita dapatkan, semua boleh dapat full mark 33 markah dengan mudah. Semua tu ada dekat tangan sahaja. Okey, so kalau kita nak tengok untuk soalan berkaitan dengan kertas 3. Bahagian yang pertama, sebenarnya dekat dalam ni kita ada lebih kurang 12 teknik yang diuji berkaitan dengan bahagian yang pertama. Okey, so daripada soalan yang ada, tengok berkaitan dengan kertas 3. Okey, apa yang awak kena fokuskan? Sebelum tu cikgu bagi tahu sikit apa sebenarnya yang diuji dalam bahagian yang pertama. Apa yang ada 12 tu? Untuk bahagian pertama kita ada pemerhatian. Kita ada juga berkaitan dengan inference. Berkaitan dengan pemboleh ubah. Kita ada juga hipotesis. Kita ada graf. Dan kita ada hubungan yang berkaitan dengan graf yang diberikan. Setiap satu ni awak kena mahir betul-betul untuk daripada segi teknik. Bagaimana cara untuk tackle soalan. Tak kisahlah awak dapat macam mana pun soalan berkaitan dengan kertas 3. Awak boleh mudah untuk keluarkan sahaja teknik yang berkaitan dan jawab dengan senang. Sebab apa? Sebab biasanya untuk kertas 3 ni tak kisahlah bahagian yang pertama ataupun bahagian yang kedua. Dua-dua tu sebenarnya hint jawapannya ada sahaja dekat dalam soalan. Cikgu tak pasti ada tak yang dekat dalam ni sempat jawab untuk trial biologi sebelum ni, trial SPM. Ke masih lagi ada yang tak sempat untuk jawab trial? Okey, ada yang sempat. Okey, yang sempat alhamdulillah. Yang tak sempat pun tak apa. Okey, majoriti sempat. So, macam mana dengan awak jawab sebelum ni? So, okey ke untuk jawab trial sebelum tu? Okey, so kita dah tengok dulu kepada soalan yang ada.
Okey. So, antara soalan yang sebenarnya agak famous untuk bahagian yang pertama ni, yang mana yang kita boleh tengok berkaitan dengan eksperimen air kencing. Eksperimen air kencing ni ialah berkaitan dengan bab tingkatan 5 berkaitan dengan proses homeostasis. Pengawal aturan yang berkait dengan tekanan osmosis yang mana merujuk kepada bagaimana untuk menghasilkan air kencing. Ini adalah antara soalan yang agak famous yang sebenarnya sebelum ni pun dah selalu ditanya tapi masih lagi belum keluar berkaitan dengan air kencing. So tak mustahil untuk awak punya exam SPM kali ni mungkin keluar pula tiba berkaitan dengan air kencing. Dan ada juga kan yang mana trial yang keluar pun berkaitan dengan eksperimen air kencing. Tapi pusing macam mana pun kalau berkaitan dengan eksperimen air kencing ni sebenarnya sangat senang. Tak kisahlah untuk awak jawab soalan bahagian 1 ataupun soalan bahagian yang kedua. Okey, so kalau boleh ditayangkan untuk slide soalan. Okey, so dekat dalam yang awak nampak dekat dalam slide tu ada berkaitan dengan pernyataan yang berkaitan dengan eksperimen air kencing. Boleh nampak dengan jelas ke? Kau boleh nampak respon dekat komen. Okey, boleh nampak jelas? Alright, okey boleh Okey, so sebelum tu biasanya kalau dapat soalan kertas 3, awak jangan risau. Soalan memang panjang-panjang. Tapi yang kita nak cari hanyalah dia punya main point penting sahaja. Kalau tengok dekat sini dia bagi yang mana atas ni hanya merujuk kepada dia punya pengenalan sahaja berkaitan dengan ginjal, berkaitan dengan proses pengosmo kawal aturan. Awak dapat sahaja soalan, benda pertama, tengok sekali imbas apa sebenarnya yang soalan tu minta dan soalan tu terangkan. Kalau tengok dekat dalam slide tu, sebenarnya dia bermula pada perenggan yang kedua. Kalau tengok dekat sini, dia bagi tahu satu eksperimen telah dijalankan untuk kaji kesan minum jumlah air yang berbeza ke atas penyerapan semula air ke dalam ginjal. Paling penting, kenapa awak kena tengok dulu pada bahagian yang pertama? Sebab dalam ayat ni dia dah bagi hint untuk pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. So, berdasarkan yang awak nampak dekat dalam slide ni, cuba semua yang mana yang join ni awak tulis apa manipulasi dan juga bergerak balas yang awak dapat daripada pernyataan yang cikgu bagi tadi. Cuba typekan dekat bawah. Kita nak sama-sama buat petang ni. Apa MV dengan RV? Form 5 je ke semua ni? Ni ialah eksperimen berkaitan dengan Form 5. Tapi jangan risau. Daripada segi teknik, boleh apply untuk Form 4 dan juga Form 5. Okey, ada yang buat different amount of water. Okey, sebelum tu cikgu lupa. Kalau ada dekat sini, yang mana jawab bio dalam bahasa Inggeris, boleh type supaya cikgu boleh cover dua-dua. Tak apa, ada Form 4, tak ada masalah. Teknik dia sebenarnya yang cikgu nak lebih fokuskan. Jangan risau. Nasib baik, jangan risau. So, ni ialah advance dah. Yang penting, teknik dia yang awak dapat ya. Okey, so Form 4 pun sebenarnya boleh juga cari dekat mana ada MV dan juga RV dekat dalam pernyataan. Okey, cikgu bagi cara paling mudah. Sebenarnya, bila awak dapat, Form 4 pun dah belajar tajuk ni. Betul-betul, dah ada dekat bab yang belakang tu. So, boleh cover untuk dua-dua. Awak dapat soalan, sebenarnya awak boleh buat macam kotak. Dalam kotak ni, yang pentingnya apa? Yang pentingnya ialah kita nak tengok adanya MV. MV ni merujuk kepada manipulated variable dan juga RV, responding variable untuk pemboleh ubah bergerak balas. Dan ni teknik ni mungkin ada yang first time dengar. Okey, lepas tu kita pecahkan lagi. Pertama kita nak tengok teori dengan eksperimen. Kenapa ada teori dengan eksperimen? Sebab dalam soalan yang diberikan, kebiasaannya kita ada pemboleh ubah manipulasi secara teori dan juga secara eksperimen. Ya betul, macam EMV dengan OMV yang betul. Nama sahaja yang berbeza. Tapi teknik dia sama.
Okey, kalau kita tengok tadi pada yang ayat, dikata ada satu eksperimen untuk kaji kesan minum jumlah air yang berbeza. Awak nampak perkataan berbeza mesti merujuk kepada MV. So, awak boleh tengok daripada segi kita nak letakkan dekat mana satu. Untuk ayat, kita letakkan dia di bawah kolom teori. So, jumlah air yang diminum. Okey, dia punya RV pula. RV-nya kat sini merujuk kepada penyerapan semula air dalam ginjal. Boleh nampak ke yang cikgu tulis dekat dalam kotak ni? Penyerapan air ke ginjal. Okey, so apa yang ada dekat dalam soalan merujuk kepada di bawah kolom MV dan RV secara teori. Okey, sekarang kita nak tengok pula apa pula MV dan RV secara eksperimen. Okey, kita habiskan dulu baca dekat bawah ni. Kalau tengok, dia kata kat sini seorang pelajar dipilih menjalankan eksperimen. Seorang pelajar dipilih tu, dia boleh terletak di bawah kategori control variable, pemboleh ubah yang dimalarkan. Cuma untuk dimalarkan, dia tak ada teori ataupun eksperimen, dia tak ada MV ataupun OMV. So, kita boleh kata satu pelajar. Okey, kita tengok pula yang lain. Apa lagi maklumat yang dia bagi? Lepas tu dia kata sebelum eksperimen, pelajar tersebut tidak dibenarkan makan atau minum selama 1 jam sebelum eksperimen berlaku. Itu pun boleh juga diletakkan di bawah kategori CV, control variable. Okey, selepas 1 jam, pelajar mengumpulkan air kencing. Ini pun boleh juga di bawah CV. Biasanya dalam soalan, kita ada lebih daripada satu control variable. So, mana-mana satu tak kisah. Boleh je untuk awak letakkan. Okay, lepas tu dia bagi pelajar mengulang eksperimen menggunakan air suling yang berbeza. Dekat sini awak nampak kita ada 200, 300, 400 dan juga 500 ml. So, bila banyak jenis berbeza-beza di bawah kategori MV. Okey, so tengok lagi yang dekat bawah. Okey, kali ni bila mana awak jumpa sahaja kotak ataupun jadual. Dekat situlah sebenarnya dia akan mainkan peranan di bawah MV dan juga RV eksperimen. Biasanya kotak yang pertama, kolom yang pertama merujuk kepada kolom MV. So, kita boleh nampak isi padu air suling yang diminum. So, ni merujuk kepada MV. Kalau untuk RV dia pada kolom yang kedua, iaitu isi padu air kencing yang dihasilkan. Ini sangat senang. So, boleh nampak ada perbezaan antara teori dengan eksperimen. Dua-dua ni awak boleh dapat dalam soalan. Sebab apa kita nak cari kotak ni dulu? Sebab untuk jawapan selepas-selepas ni, memang kita akan tengok berdasarkan kotak ni sahaja. Jawapan dia sebenarnya dah ada dah dekat sini. Sangat membantu. Okey, kalau awak tengok kan dekat dalam kolom yang cikgu tulis dekat whiteboard ni, apa beza teori dengan eksperimen untuk MV? Kalau teori, jumlah air yang diminum. Eksperimen pun isi padu air suling yang diminum. Sama sahaja. Okey, bezanya ialah kalau untuk eksperimen, kita ada nilai yang spesifik. Contoh dia macam tadi. Kita ada 200, 300, 400, 500. So, itu merujuk kepada eksperimen. Untuk teori pula, masih lagi jumlah air yang diminum, tapi kita hanya jadikan dia sebagai umum. Sama ada air tersebut yang diminum banyak ataupun sedikit. Okey, setakat ni boleh clear tak gambaran untuk awal-awal ni? Kalau boleh, boleh respon dekat komen. Kalau ada soalan pun boleh sahaja respon dekat komen. Nanti cikgu akan bacakan. Okey, boleh. Okey, bagus. Clear. Tu yang cikgu nak. Okey, so kita dah dapat dah soalannya. Soalan yang pertama kalau tengok, dia akan bagi jadual ni yang mana awak kena
isi, kena rekodkan. Kalau dekat sini dia nak minta tuliskan berapa isi padu air kencing yang dihasilkan. So, cuba awak try dulu tengok berapa agaknya yang ditulis. Teori ambil daripada soalan. Ya, betul. Teori dalam soalan biasanya dalam pernyataan tujuan eksperimen. Yang tu ada teori. Kalau untuk eksperimen, dia diletakkan di bawah gambar ataupun pada jadual. So, mudah untuk awak membezakan. Okey, kalau tengok dia bagi soalan untuk rekodkan ni, dia ada macam-macam. Dia boleh jadi bagi dalam bentuk silinder penyukat. So, kalau silinder penyukat, awak nak ambil bacaannya dekat mana? Ambil daripada dia punya takat meniskus ni. Lekuk yang paling bawah sekali tu merujuk kepada berkaitan dengan silinder penyukat. Okey, kalau ada soalan tanya tentang variable, nak pilih yang mana satu? Okey, untuk soalan boleh dua-dua. Awak nak ambil teori boleh, nak ambil eksperimen pun boleh. Tak jadi masalah. Dua-dua tu boleh diterima. Okey, ini kalau untuk silinder penyukat. Kalau berkaitan dengan ukuran termometer, awak nak ambil yang mana? Sama juga, kalau termometer, dia punya lengkung tu akan ke atas. So, awak ambil pada lengkung yang atas sekali. Ni merujuk kepada termometer. Ataupun contoh soalan potometer. Potometer ni kalau form 4 mungkin belum jumpa lagi. Sebab dia berkaitan dengan tumbuhan. Tapi untuk form 5 dah jumpa. Kalau potometer, contoh dia bagi adanya silinder macam ni. Nak cari gelembung udara. So kita nak tengok yang mana? Sama juga tengok pada bahagian yang melengkung. Dia punya teknik ialah awak tengok sahaja bahagian yang melengkung. So, boleh dapat dia punya bacaan yang tepat. Okey, so untuk bacaan yang pertama ni, untuk 100 ml, berapa yang awak dapat? Boleh type jawapan dekat bawah kalau nampak. Okey, so 100 ni kita ada 80 ml. Okey, betul. Untuk 200, berapa 200 ni? 200 ni 164. Okey, pandai, bagus. Untuk 300 256. Okey, so kita tengok satu-satu. 251, 252, 253, 254, 255 jawapannya untuk yang 300. Okey, seterusnya untuk 400 ialah 363. Okey, betul. Untuk 500 ialah 475. Awak dapat semua tu betul? Boleh dapat 3 markah untuk rekodkan jadual. Senang sangat sebenarnya. Okey. So, soalan yang seterusnya ialah pemerhatian. Berdasarkan jadual, nyatakan 2 pemerhatian yang awak dapat. Okey, macam mana teknik nak buat pemerhatian? Apa yang kena ada? Ini pun sebenarnya awak dapatlah soalan macam mana pun, sama sahaja dia punya teknik, iaitu awak hanya letakkan pada bahagian pemerhatian, awak ada MV dan juga awak ada RV. Tapi agak-agaknya kita nak guna MV dengan RV yang mana? Kita nak ambil yang teori ke nak ambil yang eksperimen untuk pemerhatian? Siapa boleh teka? Type komen dekat bawah. Untuk soalan pemerhatian. Ya, pandai. Kita ambil eksperimen. Tengok kepada bahagian yang kolom kedua ni, pada eksperimen. Okey, so dalam awak punya pemerhatian, awak boleh je guna tips ialah, okey, sekejap. Apabila MV ialah data ni ialah bacaan, apa awak punya MV, maka RV ialah nilai. Okey, bila ada 2 pemerhatian, awak nak ambil yang mana? Ambil nilai yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Sebab mudah untuk awak jawab dalam soalan inference nanti. Ataupun yang mana yang ambil bahasa Inggeris, awak boleh jawab je. Yang mana merujuk kepada, okey, when MV is data, RV is reading. So, boleh tengok balik. Contohnya kita nak ambil dalam soalan tadi.
Yang mana dia punya nilai yang paling sedikit ialah 80 ml. So, boleh jawab yang mana merujuk kepada apabila isi padu air suling yang diminum ialah 100, maka isi padu air kencing yang dihasilkan ialah 80 ml. Dapat dah satu yang dekat atas. Untuk pemerhatian yang kedua, ambil pula nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi tadi ialah 475. So, boleh jawab apabila air suling yang diminum ialah 500, maka isi padu air kencing yang dihasilkan ialah 475 ml. Itu sahaja. Dapatlah soalan macam mana pun, itu teknik untuk pemerhatian. Clear untuk pemerhatian? Sebelum kita nak proceed kepada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya dia minta ialah inference. Inference ni ada kaitan dengan pemerhatian tadi. Okey, ada soalan. Tak perlu bagi tahu ke paling tinggi dan paling rendah. Okey, yang ni tak wajib. Awak nak bagi tahu boleh, tak bagi tahu pun tak ada masalah. Yang penting kena ada MV, data, RV dan juga nilai. Boleh jauh nak letak, tak ada masalah. Tak letak pun boleh juga. Okey, untuk kali ni inference. Apa maksud inference? Inference ni lebih kepada sebab. Kenapa kita buat pemerhatian tu jadi macam tu? Kenapa tak lain? So, inilah yang kita nak jelaskan. Untuk inference, sama juga kita patah balik kepada kotak. Kalau pemerhatian tadi kita guna eksperimen, untuk inference kita gunakan ialah teori pula. So, teorinya kita tengok apa dia punya MV dan juga RV. Okey, macam mana nak dapat 3 markah untuk inference? Okey. So, tekniknya ialah dekat sini. Okey, benda yang pertama awak boleh buat. Contohnya bacaan RV mana yang paling tinggi. Contohnya RV paling tinggi. Ini dia punya teknik. Okay, yang kedua, kerana MV ni ialah MV teori menyebabkan RV teori. Okey, contoh. Macam mana awak nak jawab? Contohnya lah tadi, ni paling tinggi atau paling rendah bergantung kepada pemerhatian tadi. Okey, pemerhatian yang pertama tadi awak bagi tahu 100 ml hasilkan 80 ml air kencing. So, boleh jawab yang pertama. 80 ml ialah isi padu air kencing yang dihasilkan yang paling rendah. So, kenapa paling rendah? Awak boleh jawab kerana tengok MV teori. Jumlah air yang diminum. Jumlah air yang diminum tadi 100 ml. 100 ml kan sedikit. So, boleh bagi itulah kerana jumlah air yang diminum ialah sedikit. So, menyebabkan RV. RV ni ialah penyerapan air ke ginjal. Sebelum tu cikgu nak tanya untuk daripada segi teori pengetahuan awak. Kalaulah awak minum sikit air, banyak tak penyerapan air masuk balik ke dalam ginjal? Cuba tulis dekat komen dekat bawah. Kalau sikit air yang diminum, banyak ataupun sikit air yang diserap? Okey, banyak. Okey, betul. Jawapannya ialah kalau minum air sikit, banyak air yang akan diserap masuk ke dalam badan. Tapi kalau banyak air yang diminum, kuranglah penyerapan semula air ke dalam ginjal. So, untuk dia punya inference tadi boleh jawab kerana jumlah air yang diminum sedikit menyebabkan penyerapan air ke ginjal banyak. Itu sahaja teknik dia untuk jawab soalan berkaitan dengan inference. Kalau untuk inference yang kedua, awak boleh terbalikkan sahaja. Contohnya awak terbalikkan, 475 ialah isi padu air kencing yang paling tinggi kerana jumlah air yang diminum banyak menyebabkan isi padu air kencing yang dihasilkan
menyebabkan penyerapan air ke dalam ginjal sedikit. Okey, jelas untuk inference. Teknik yang kedua berkaitan inference, ada soalan. Kalau tak ada, cikgu nak proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah pemboleh ubah variable tadi. So, untuk variable ni tadi awak dah cari dah. Kat sini awak boleh gunakan yang mana satu sahaja, sama ada teori ataupun eksperimen. Cuma cikgu nasihatkan sebaiknya untuk pemboleh ubah dalam soalan ni kita ambil yang eksperimen. Sebab apa? Senang untuk kita jawab pada kaedah mengendalikan pemboleh ubah. Okey, so kita tengok yang pertama tadi, pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau eksperimen kita dah tengok dah. Merujuk kepada isi padu air suling yang diminum. Macam mana pula cara nak buat kaedah pengendalian MV? Siapa yang tahu apa kata kunci untuk kendalikan MV ni? Boleh tulis sebelum cikgu bagi tahu apa jawapannya. Apa agak-agaknya dia punya kata kunci? Ada kata kunci yang boleh memudahkan untuk awak jawab. Berubah. Okey. Dekat sini awak boleh jawab. Okey. Menggunakan MV. MV apa? MV eksperimen. Yang berbeza iaitu dia punya data. Contoh dalam soalan awak boleh buat menggunakan ataupun use different MV by using apa dia. So kat sini awak boleh buatlah menggunakan isi padu air suling yang diminum yang berbeza iaitu 100, 200, 300, 400 dan 500. Ataupun awak boleh jawab berkaitan dengan membezakan isi padu air suling yang diminum. Dan kena buat dia punya nilai dia berapa. Itulah untuk yang pertama, MV yang pertama, use different MV. Okey, untuk yang seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas. Kalau bergerak balas pula, apa kata kunci yang kita nak gunakan? Yang ni, measure and record. Mengukur dan merekod. Rekodkan apa? Rekodkan RV. Okey. Yang kedua, mengukur dan merekod. Measure and record. Okey, kat sini RV ni pun kita gunakan ialah RV eksperimen. Isi padu air kencing yang dihasilkan. Volume of urine produced. Okey, cumanya perbezaan ni ialah pada RV awak kena letakkan pula radas. So dekat sini nak ukur air kencing tu gunakan radas apa? Nak ukur urine gunakan apa? Yang menggunakan silinder penyukat. Ya, betul. Apa ni pula bercampur-campur pula BNBI. Okey. So dengan menggunakan radas. Okey, menggunakan silinder penyukat. Okey, betul. So, settle untuk RV. Tengok pula kepada CV, control variable, pemboleh ubah dimalarkan. Untuk dimalarkan, tadi awak dah boleh ambil mana-mana. Contohnya awak nak ambil time taken untuk eksperimen, jumlah masa ataupun awak nak buat jenis air pun boleh. So, dia punya kata kunci berkaitan dengan pemboleh ubah dimalarkan ialah use the same CV. Pandai menetapkan pelajar yang sama. Betul. Tambah sikit dalam setiap eksperimen. Ya, dah ada dah. For each experiment. Betul. Dekat sini awak boleh buatlah menggunakan pelajar yang sama iaitu seorang pelajar. Ataupun nak buat menggunakan tempoh masa yang sama untuk menjaga eksperimen iaitu 1 jam. Mana-mana sahaja boleh. Yang penting ada kata kunci fix ataupun use the same, menetapkan, menggunakan CV yang sama. Okey, bagus untuk semuanya. So, boleh dapat dah berkaitan dengan pemboleh ubah. Seterusnya, kita nak tengok pula kepada jadual. Dalam jadual ni pun sebenarnya
benda yang sangat senang dapat markah dan benda yang senang juga untuk ditolak markah. Kenapa? Okey, ni yang kita nak tengok. Macam mana dapatkan markah? Ada 3 markah pada jadual. Okey. Markah yang pertama ialah sekiranya awak buat jadual. Okey, dalam soalan nanti jawapan awak tolong gunakan pembaris untuk buat jadual. Awak letakkan apa sahaja yang dia minta. Contoh yang dia minta pertama, dia nak isi padu air suling yang diminum. MV. Kemudian dia minta lagi isi padu air kencing yang dihasilkan. RV. Yang ketiga dia minta ialah peratus isi padu. Peratus isi padu air kencing. Okey. Bila awak jawab macam ni, belum betul lagi. Apa yang penting awak kena ada, letakkan unit. Contoh isi padu air yang diminum. Unitnya ialah ml. RV dia isi padu air kencing pun unitnya ialah ml. Peratus isi padu unitnya ialah persen. Kalau awak tertinggal unit, automatik ditolak 1 markah. Sebab tu unit jangan lupa. Senang dapat markah, senang juga kena tolak markah. Okey, yang seterusnya nak dapatkan markah yang kedua. Macam mana pula? Awak hanya letakkan sahaja data daripada apa jadual yang diberikan. Tadilah yang ada 100, 200, 300, 400, 500. Masukkan saja dalam jadual. Kemudian awak punya data berkaitan isi padu air kencing pun tinggal masukkan saja ke dalam jadual. Untuk peratus isi padu. Macam mana cara untuk kira peratus? Biasanya dalam soalan, bagilah mana-mana soalan pun, tak kisah apa yang dia minta, dia akan bagi tau formulanya. So jangan risau, jangan pening-pening. Hanya masukkan data ke dalam formula. So kat sini dah bagi dah formulanya. Nak cari peratus isi padu air kencing, bahagikan dengan isi padu air suling, darabkan dengan 100. So awak akan dapat jawapan bagi peratus. So kita tengok untuk jawapannya. Mungkin ada dekat rumah, awak boleh try kira dulu. Okey, tapi untuk yang pertama, sekiranya air yang diminum ialah 100. Isi padu air kencing ni dah 80. Peratus yang awak akan dapat ialah, siapa yang boleh congak ni? Berapa awak akan dapat? Untuk yang pertama, boleh terus kira. Ada kalkulator dekat sebelah. Kalau nak congak pun boleh juga. Awak akan dapat ialah 80. Okey, bagus. Ada soalan. Kalau data ada titik perpuluhan, betul. Data tu kena seragam. Contohlah awak buat 80.0. Dekat sini ada 1 decimal places. So awak kena pastikan kat bawah-bawah pun ada titik perpuluhan yang sama. Tak bolehlah atas 80.0, bawah ni nanti awak buat 83 sahaja. Ataupun ada yang jawab bawah lagi 82.65. Itu salah. Kena make sure seragam bagi setiap data. Okey, untuk 200, awak punya RV dia ialah 164 tadi. So, peratus isi padu yang awak akan dapat ialah 82 ataupun 82.0. Bergantung kepada apa yang awak jawab. Untuk 300 dia punya air kencing ni ialah 255. Peratus isi padunya ialah 85. Okey, untuk 400 RV dia ialah 363. So, peratusnya awak akan dapat 91. Betul. 91 ataupun kalau dia buat titik perpuluhan, awak boleh buat 90.8. Boleh 90.8. Dan yang terakhir 500. Untuk 500, awak punya RV akan dapat ialah 475. Peratusnya dah ada yang jawab iaitu 95. Betul. 95 ataupun 95.0. Tengok kepada titik perpuluhan
yang awak buat. Sangat simple untuk dapatkan 3 markah. Yang penting jangan tertinggal unit, pengiraan kena betul. Okey, yang seterusnya. Okey, ni kita nak lukis graf pula. Okey, untuk graf sebenarnya dia mungkin akan bagi, kalau tengok dekat dalam ni, dia dah bagi dah apa yang ada pada paksi X atau paksi Y. Tapi tak semua soalan dia dah sedia bagi. So, kalau dia belum bagi, awak kena tengok baiklah pada soalan apa yang dia minta. Cari MV dan juga dia punya RV. Kebiasaannya, kalau pada paksi X ialah MV, pada paksi Y ialah RV. So, boleh tengok dekat sini dah bagi dah, so bonus untuk awak. Cumanya kalau dia dah jadi bonus, dia akan tengok pula kepada skala. Skala pada graf yang awak nak buat ni nanti. Okey, macam mana nak dapat 3 markah untuk soalan graf? Pun sangat simple untuk soalan graf. Okey, yang pertama awak kena ada skala yang betul dan paksi XY yang betul. Yang kedua, awak kena letakkan pada titik yang betul lah. Contohlah tadi kita dah tahu dah dia punya peratus. Atas ni peratus. So, tadi peratus ni kita ada 5, iaitu 80. Okey, contohlah. Kat sini 80. Lepas tu lagi kita ada 82. Lepas tu kita ada 85. Kita ada 91 dan juga 95. Awak tandakan dia pada titik yang betul, dah dapat dah markah yang kedua. Markah yang ketiga, awak hanya sambungkan sahaja titik-titik yang ada. Okey, cumanya selalu apa dia problem yang ada pada student bio ni untuk jawab soalan graf ialah selalu confused dengan kemis dan juga fizik punya graf. Dekat dalam ni kita tak ada directly proportional, kita ada inversely proportional, tak ada berkadar songsang ataupun berkadar langsung. Yang hanya ada ialah kalau dia menaik ataupun menurun. Itu biasanya berkait dengan graf. So, tolong make sure kalau lepas awak plotkan, awak tak perlu saja alamak nampak graf ni macam tergantung. Nak sambungkan pula dia kepada titik kosong. Tak perlu biarkan sahaja graf bio ni tergantung. Dan kalau buat graf, biasakan diri guna freehand. Tak perlu nak pembaris. Dalam graf bio, dia menggunakan pembaris. Jarang sangat. Ini kalau dia bagi graf garis. Ataupun contoh yang kedua, dia mungkin juga bagi soalan, tapi dia dah nyatakan dah graf bar. So, kalau graf bar tu, awak buat graf bar macam biasa. Kalau dia tak bagi tahu apa graf yang nak gunakan graf garis macam ni. So, dah berdapat 3 markah untuk soalan berkaitan dengan graf. Okey, setakat ni masih semangat lagi ke dekat rumah? Masih clear? Masih boleh fokus lagi? Walaupun dah petang-petang? Okey. Okey, bagus. Masih semangat. Aina, Syafiqah, Arsyad. Okey, bagus. Raudah tu yang cikgu nak. Okey, next. Kita nak tengok lagi. Seterusnya, soalan F. Dia bagi soalan, kali ni masih lagi berdasarkan graf tadi. Dia tanya, terangkan hubungan. Bila awak dapat soalan hubungan, apa sebenarnya yang kena ada dalam soalan hubungan? Okey, ada 3 benda yang awak kena ada di dalam jawapan untuk hubungan. Yang pertama, awak kena ada hipotesis. Hipotesis ni berdasarkan apa? Berdasarkan graf tadi. Apa MV dan juga RV. Yang kedua, awak kena ada inference. Yang ni lah sebenarnya yang kita nak tengok pada kotak yang awal-awal kita bagi tadi. Ada 2 inference. Tadi awal-awal, kalau kita tengok balik kotak, kita ada teori dengan eksperimen. Pada teori tadi kita dah ada 1 inference. So, kita kena cari lagi 1 inference lain untuk tambahkan maklumat dalam jawapan hubungan tadi. Betul, inference kan ada 2. Inference 1 dan juga inference 2. Okey, so kita tengok pada soalan. Dia bagi
terangkan hubungan antara peratus isi padu air kencing yang dihasilkan dan isi padu air suling yang diminum. Dekat sini orang boleh tahu dah. MV-nya ialah isi padu air suling diminum. RV dia ialah peratus isi padu air kencing. So, markah yang pertama nak dapat, awak kena buat hipotesis. Berdasarkan graf tadi, kita dah nampak dah. Kalau makin tinggi isi padu air diminum, makin tinggilah juga isi padu air kencing yang dihasilkan. So, kalau jawab macam tu, dah boleh dapat satu markah yang pertama. Semakin tinggi isi padu air kencing, semakin tinggi isi padu air yang diminum, semakin tinggi peratus isi padu air kencing yang dihasilkan. Markah kedua, inference. Nak dapat daripada mana? Dapat daripada kotak yang kita buat awal-awal tadi. Pada kotak dah bagi dah, iaitu penyerapan air ke ginjal. Tadi awak dah tahu kan, kalau makin banyak air yang diminum, penyerapan air ke dalam ginjal akan jadi makin sedikit. So, boleh jawab je lah. Kerana penyerapan semula air ke ginjal sedikit. Dapat dah markah yang kedua. Satu lagi. Awak nak cari mana lagi berkaitan dengan inference yang kedua. So, kita boleh tengok. Kalau kita ingat balik apa yang awak belajar berkaitan dengan air kencing, yang mana awak dah tahu dah. Dekat sini ada kaitan pasal hormon ADH, pasal tekanan osmosis. So, boleh letakkan berkaitan dengan ADH dan juga berkaitan dengan tekanan osmosis pada inference yang kedua. Kalau tadi awak sentuh penyerapan air makin berkurang ke dalam ginjal, so boleh buatlah dia punya inference kedua kerana tekanan osmosis pun berkurang ataupun kerana ADH yang dirembeskan berkurang. So, boleh sahaja tambah untuk inference yang kedua. Okey, jelas? Untuk soalan berkaitan dengan hubungan, kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis sahaja dekat bawah. Nanti cikgu akan cuba jawab. Jangan risau. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, bagus Farhani, jelas Soalan yang seterusnya. Ini pun antara soalan yang menarik Sebab apa? Kali ini dia tanya berkaitan dengan definisi operasi. Biasa sangat student tinggalkan pasal definisi operasi ni sebab tak sure macam mana cara nak jawab. Jangan risau. Sebenarnya pun mudah untuk awak jawab soalan berkaitan dengan definisi operasi. Ada tekniknya juga. Okey, contoh dalam soalan dia minta definisi operasi pengosmo kawal aturan. So, awak boleh jawab. Apa yang dia minta? Pengosmo kawal aturan ialah apa? Dekat sini awak boleh jawab teori apa yang awak faham pasal osmo kawal aturan. Dan awak boleh kaitkan dia dengan eksperimen. Okey. Yang ditunjukkan oleh RV ni wajib buat RV eksperimen. Dan dipengaruhi oleh MV eksperimen. Kalau awak jawab dalam bahasa Inggeris, awak boleh buatlah. Apa soalan minta is, dia punya teori dan eksperimen shown by RV experiment and affected by MV. Definisi operasi bio sama dengan definisi operasi kimia. Okey, untuk kimia cikgu tak pasti macam mana dan cikgu tak sure juga sama ada boleh digunakan definisi operasi bio ni ke dalam kimia. Tapi stick sahaja untuk yang cikgu ajar ni dalam bio punya. Okey, so kita tengok. Soalan dia minta pengosmo kawal aturan. So, pengosmo kawal aturan ialah teori berdasarkan yang awak belajar dalam silibus. Apa yang awak faham? Contohlah kalau awak nak jawab, okey, pengosmo kawal aturan ialah proses. Proses apa? Proses penghasilan air kencing pun boleh. Ataupun proses kawal atau tekanan
osmosis dalam badan pun boleh juga. Untuk teori ni dia boleh jadi macam-macam. Bergantung kepada apa yang belajar selagi mana dia tak bercanggah lah dengan kita punya kefahaman yang tepat. Yang ditunjukkan oleh RV eksperimen. Apa dia RV eksperimen? Isi padu air kencing yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh isi padu air suling yang diminum. Simple sahaja. Dapatlah soalan macam mana pun pasal definisi operasi, itulah caranya. Gunakan yang sama sahaja. Okey, kalau masuk osmo kalau kita salah, yang bawah salah. Tak. Kalau osmo kalau awak maksud dia salah, bawah ni masih lagi betul. Cumanya tak dia dapat 3 markah full mark lah. Mungkin akan dapat 2 markah sahaja. Dia 1 markah untuk awak punya teori ni. 1 markah berkaitan dengan RV eksperimen. 1 lagi markah berkaitan dengan MV eksperimen. So, jangan risau. Jangan rasa takut untuk buat. Gunakan sahaja teknik ni. InsyaAllah awak boleh jawab dengan betul. Okey, ada lagi soalan berkaitan dengan definisi operasi. Okey, sebelum cikgu nak tengok kepada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kalau awak tengok ni pun soalan standard. Tanya pasal ramalan. Ramalan yang mana dia ubah sikit sahaja. Sama ada dia ubah faktor pada MV ataupun pada RV. Biasanya pada MV lah. Dan dia minta awak teka apa pula dia punya RV yang baru. Kalau tengok pada soalan, dia minta pada hari ke-6. Pelajar ni menjalankan eksperimen yang sama, maksudnya masih lagi eksperimen pasal air kencing. Tapi kali ni dia gantikan benda yang dimalarkan, iaitu air suling kepada 100 ml larutan natrium klorida. Apa sebenarnya natrium klorida ni? Natrium klorida ni ialah garam. Ya betul, garam. So, kalau garam, kita tahu dalam garam, air garam, banyak air ataupun kurang air. Ya betul, dia minum air garam. Dekat dalam soalan macam ni, dia boleh tukar-tukar. Dia mungkin akan bagi minum air garam, minum air gula ataupun minum apa-apa sahaja berkaitan dengan kuantiti yang mana air dia sedikit. Ya betul, kurang air, hypertonik. Okey, pandai kurang air. So, kalau kurang air, apa pula perbezaan daripada segi kandungan air kencing? Kalau yang diminum tu benda yang sikit je air. Agak-agaknya penyerapan semula air ke dalam ginjal banyak ke sikit? Banyak ke sikit? Ada yang jawab lagi sikit. Okey, jawapannya ialah banyak. Banyaklah yang diserap masuk ke dalam ginjal semula. Makin sikit air yang ada pada air diminum, makin banyaklah yang akan diserap ke dalam ginjal. So, tadi kita tengok untuk 100 ml nilai bacaannya ialah 80 ml. So, agak-agak ramalan awak dia jadi berapa? Boleh tulis sikit dekat komen bawah. Okey, ada yang jawab 70. Lagi-lagi yang lain, berapa agak-agaknya yang awak dapat? Okey, kurang 80. Okey, dekat sini sebenarnya boleh. In case awak nak buat tepat-tepat dia punya nilai ataupun awak nak buat kurang daripada nilai asal. Dua-dua tu boleh diterima. So, ni pun sama juga. Kita ada 3 markah. Yang pertama ialah awak tulis ramalan awak. Kalau awak nak buat, okey, ramalannya ialah 70, 78, 75, 79. Betul. Kurang daripada 80. Betul. So, dah dapat 1 markah kat sini. Markah yang kedua dan juga markah yang ketiga, kita letakkan lagi inference. Inference 1, inference 2. Ni kita nak dapat dekat mana inference ni? Dapatkan daripada kotak tadi. Okey, so inference pertama, kenapa dia jadi makin kurang? So, boleh buatlah kerana penyerapan air ke dalam ginjal banyak. Yang teori tadi. So, tu dah dapat 2 markah. Markah yang ketiga, nak ceritakan inference kedua. Pasal apa? Awak boleh cerita pula berkaitan dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis menjadi semakin tinggi. Ataupun awak boleh jawab juga ADH yang dirembeskan
banyak. Sebab tu penting untuk awak buat kotak yang awal-awal tadi. Sebab kita memang akan gunakan teori dan eksperimen ni sepanjang awak jawab soalan. Okey, cikgu ada satu lagi. Sebelum cikgu teruskan pada soalan yang terakhir. Contohlah kalau dia bagi, dia gantikan pula dengan air kopi. Kalau air kopi, awak rasa air kencing akan jadi makin banyak ataupun air kencing akan jadi makin sedikit? Okey, ada yang jawab lagi banyak, ada yang jawab makin sikit, ada yang jawab makin kurang. Okay, sebenarnya sifat kopi, walaupun kalau tengok kopi tu macam banyak zat terlarut, kurang air. Tapi sebenarnya dalam kopi, dia ada satu bahan yang kita panggil sebagai antidiuretik. Bahan diuretik, iaitu bahan yang senang menyebabkan orang jadi buang air. Atau senang kata sebenarnya dia makin meningkatkan lagi kadar air kencing. So kalau awak jumpa berkaitan dengan kopi, berkaitan dengan teh, sebenarnya kadar air kencing akan jadi makin banyak. Selepas ni kalau jumpa dua benda tu, air kencing akan jadi banyak. Bila air kencing banyak, penyerapan semula air ke dalam ginjal akan jadi semakin berkurang. Okey, ada soalan untuk berkaitan dengan ramalan. Kita nak tengok kepada soalan yang terakhir. Okey, tak ada. Soalan yang terakhir. Dia minta berkaitan dengan pengelasan. Pengelasan ni sebenarnya sangat simple. Lagilah kalau dapat soalan macam ni, dia minta awak bezakan sahaja radas dengan bahan. Radas benda yang kita gunakan berulang kali. Bahan yang kita gunakan sekali sahaja. So, tengok dulu kepada radas. Cuba awak jawab apa agak-agaknya radas yang awak buat kat sini. Kat mana yang awak nak kelaskan sebagai radas? Kita ada pilihan silinder penyukat, jam randik, air suling, bika dengan larutan natrium klorida. Yang mana satu radas dia agak-agaknya? Okey, radas, measuring cylinder, stopwatch, bika. Okey, betul. Jam silinder penyukat dan bika. Okey, pun betul Lisa, silinder penyukat, jam randik dan juga bika. Okey, bagus, betul. 3. Untuk bahan, bahannya yang tertinggal lah, iaitu air suling dengan larutan natrium klorida. Untuk soalan pengelasan, awak jangan rasa jawapannya kena sama. Okey, pada pada radas kena 3, pada bahan kena 3. Tak semestinya. Dia kena boleh jadi 4, 3 ataupun mungkin 2, 4. Dia boleh tak balance. Okey, kalau plastisin, radas ke bahan? Okey, plastisin ni merujuk kepada bahan. Dia bukan radas sebab kita gunakan sekali saja. Ada ke salah satu kosong? Biasanya tak ada salah satu kosong. Biasanya semua akan terisi walaupun satu. Okey, cikgu ada soalan. Contohlah kalau dia bagi murid ataupun pelajar, dia di bawah kategori mana? Radas ke bahan? Kalau murid. Radas. Okey, sebenarnya murid adalah di bawah kategori bahan. Kita ni bukannya radas. Kita ialah bahan. Tapi bukanlah kata pakai buang, tak. Tapi kita memang murid, pelajar, orang di bawah kategori bahan dan bukan radas. Tak boleh nak digunakan berulang kali. Okey, so inilah soalan yang terakhir berkaitan dengan bahagian yang pertama. Kalau awak jawab ikut teknik yang cikgu bagi tadi daripada awal sehingga akhir, insyaAllah boleh dapat 33 markah untuk soalan bahagian yang pertama dengan senang. Tak kisahlah awak form 4 ke form 5, dapat sahaja soalan, gunakan teknik. Dia bagilah soalan macam mana pun, dia akan pusing-pusing gunakan kaedah yang sama sahaja. Okey, so memandangkan sekarang pun dah pukul 5.30. Kelas ada soalan untuk yang terakhir sebelum kita habiskan kelas. Kalau ada boleh type je. Ataupun kalau clear, sangat jelas pun boleh type. Apa-apa sajalah komen ke ataupun daripada segi persoalan, boleh sahaja type dekat ruangan bawah sebelum cikgu habiskan kita punya kelas untuk hari ini. So, untuk yang terakhir, kalaulah awak dapat soalan berkaitan dengan kertas 3,
Jangan risau. Kertas 3 walaupun nampak macam susah, tapi sebenarnya inilah yang membantu untuk awak dapat 50 markah. 33 markah dah ada dalam genggaman tangan awak sebenarnya. Ada recording ke kelas ni? Ada. Jangan risau. Ada. Boleh tengok balik. Okey, jelas. Okey, terima kasih pada semua yang join. Semua yang bagi komitmen, yang masih lagi bersemangat walaupun dah pukul 5.30 ni. Okey, so kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang join. Teruskan bersemangat walaupun musim cuti. Keep study. Selagi mana kita ada masa, selagi itulah awak boleh nak score. Cikgu doakan semua supaya boleh score A+ untuk bio dan juga A+ untuk subjek-subjek yang lain. Okey, terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.